satu akidah, mentauhid serta mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara cara kita diajar dan disunatkan untuk kita memperbanyakkan berselawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muslimin yang dirahmati Allah, satu kata ulama yang saya nak bawakan pada perkongsian kali ini disebutkan man as'adun nas. Siapakah orang yang bahagia itu? Maka jawapannya adalah man as'adan nas, iaitu orang yang membahagiakan. Perkataan yang sangat mudah untuk kita faham. Siapakah orang yang bahagia? Orang yang bahagia itu adalah orang yang membahagiakan orang lain. Dan sekecil-kecil amalan ataupun perbuatan yang boleh kita lakukan jadi seorang yang bahagia dan membahagiakan orang lain, tuan-tuan, ialah dengan perkataan yang baik-baik. Apabila kita berkata dengan perkataan yang baik-baik, perkataan yang positif, perkataan yang ma'ruf, maka orang yang mendengarnya itu akan menjadi lapang dadanya, tenang jiwanya dan menjadi yang bahagia. Sebab tu Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qaulun ma'ruf wa maghfirah khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Kata Allah Ta'ala, berkata perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik, perkataan yang positif, perkataan yang menyenangkan dan memberikan kemaafan, itu adalah lebih baik daripada satu amalan yang namanya sedekah. Satu amalan yang namanya sedekah itu adalah lebih baik daripada satu amal yang namanya sedekah. Tetapi sedekah itu sifatnya menyakiti. Sedekah itu sifatnya mengungkit-ungkit pemberiannya. Sedekah itu sifatnya itu menyakiti penerimanya. Maka di sinilah satu amalan yang boleh kita lakukan sekecil-kecilnya untuk menjadi seorang yang bahagia dan membahagiakan orang lain adalah dengan bercakap perkataan-perkataan yang baik keluar daripada mulut kita. Lalu bahagia itu bagaimana yang kita boleh jadikan dia sebagai neraca pertimbangan kita? Terlalu subjektif untuk kita bincangkan. Lalu kita rujuk apa yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa itu bahagia? Maka bahagia setengah orang menilainya dengan harta bendanya, dengan banyaknya tanahnya, dengan banyaknya rumahnya, dengan besarnya kenderaannya, mewahnya kenderaannya. Lalu dia mengatakan kepada dirinya, aku orang yang paling bahagia. Kerana apa? Kerana dia melihat orang lain kurang daripada dirinya, lalu dia mengatakan, akulah orang yang paling bahagia. Ada satu orang petani ataupun seorang kaya, dia telah berusaha bersungguh-sungguh dengan hartanya. Tidak salah mencari harta. Dia telah berusaha dan dia telah mendapat apa yang telah diimpikan. Dia telah membeli sebuah kenderaan yang mewah. Di tempat dia tinggal tu tak ada orang yang memiliki kenderaan sepertinya. Dia seorang sahaja. Lalu bila dia masuk dalam kereta dia, melihat kecanggihan keretanya, mewahnya kereta dia, terdetik di hati dia, dia kata apa? Aku merasakan akulah orang bahagia. Tuan-tuan, dia menilai kebahagiaan dia pada harta bendanya. Lalu apabila dia bawa kereta dia sampai ke pinggir bandar, kemudian dia nampak satu keluarga petani yang duduk gembira bersama anak isteri, makan bersama-sama, riang-ria, tawa. Yang tadi yang dia mengatakan dia merasa bahagia, dia memandang keluarga petani itu daripada jauh, lalu dia mengatakan terdetik di hatinya, alangkah bahagianya kalau aku seperti keluarga petani itu, bersama dengan ahli keluarga, gembira, riang-ria, anak dan isteri. Rupanya apa tuan-tuan? Rupanya lelaki kaya yang pada awal tadi dia menyangka dia telah bahagia, hakikatnya dia belum menemui makna kebahagiaan. Pada masa yang berada di dalam kenderaan itu, lalu terdetik di hati si ayah, alangkah bahagianya kalau aku memiliki kenderaan mewah seperti lelaki kaya itu. Maknanya apa tuan-tuan untuk kita faham? Kedua-duanya belum menemui makna bahagia dalam kehidupan. Lalu bahagia itu bagaimana ukurannya?
Kalau kita nak mengukur satu jarak yang jauh, lalu ukurannya mungkin kilometer, mungkin ukurannya batu. Kalau kita nak ukur satu benda yang panjang, misal kata meja, saya menggunakan ukuran kaki ataupun ukuran sentimeter. Kalau kita nak ukur beratnya satu orang tu, lalu diukur dengan ukuran kilogram. Lalu ukuran tu bagaimana? Ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan itu ada 3. Dalam sebahagian riwayat menyatakan lebih daripada itu. Kita nak sebut pada hari ini. Kebahagiaan itu ada 3. Dan hadis ini dia ada beberapa kategori. Ada hadis yang sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Dan kita tak bincang satu hadis dhaif itu, melainkan ada 5 syarat. Yang pertama, hadis dhaif itu tidak melibatkan berkaitan dengan hukum hakam. Yang kedua, berkaitan dengan akidah. Yang ketiga, perawi hadis itu tidaklah di kalangan orang yang bohong ataupun dusta. Dan kemudian hadis dhaif ini masih lagi dinaungi oleh hadis-hadis sahih yang lain. Misal kata bila Nabi SAW sebut dalam sebuah riwayat hadis bagaimana Nabi perintahkan kepada seorang sahabat, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha, berbaktilah kau kepada ibu kamu, sesungguhnya syurga itu berada di bawah 2 telapak kaki dia. Hadis yang dhaif, tetapi hadis ini dinaungi dengan banyak hadis-hadis yang lain, bahkan disebut di dalam Al-Quran birri walidain, iaitu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan kemudian syarat yang kelima, iaitu hadis dhaif itu adalah untuk diamalkan, iaitu fadail amal. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i, tanda bahagianya manusia itu, kata Rasulullah, yang pertama al-jarus salih, dia memiliki jarus salih. Al-jar, apa makna jar? Apa maksud jar? Dia boleh bahagi kepada 2 maksud, kata ulama. Yang pertama iaitu jiran. Kalau nak tahu diri kita ini bahagia ataupun tidak bahagia, lihat pada jiran kita. Siapa itu jiran? Nabi sebut dalam hadis secara khusus 40 orang yang duduk dekat rumah kita. Itulah jiran kita, 40 buah rumah yang duduk dengan berhampiran dengan rumah kita. Maka kalau jiran yang duduk dengan kita menjaga hak-haknya, dia menjaga hak dia sebagai jiran, kita menjaga hak dia, maka saling menjaga hak, maka kita memiliki jiran yang saleh. Maka jiran yang baik seperti ini, tuan-tuan, tanda kita bahagia. Tuan-tuan cek balik-balik ke taman rumah masing-masing, adakah jiran yang duduk satu lorong dengan kita itu jiran yang membahagiakan kita, yang tidak menimbulkan perkara-perkara yang menyebabkan kita bergaduh dan sebagainya. Maka itu kita kena cek balik. Dan kemudian disebutkan juga oleh ulama, maksud oleh Nabi SAW jarus salih itu ialah kita memiliki teman-teman yang salih, kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan yang saleh ini bagaimana? Kawan-kawan yang saleh ataupun teman-teman yang saleh ini ialah teman apabila satu hari nanti kita terlupa kepada agama kita, kita terleka, kita terabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, datang teman yang saleh mengingatkan kita tentang agama kita, mengingatkan tentang perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka teman yang sebegini, kalau kita dapat, kita pegang tangan dia, kita genggam dia, jangan kita lepaskan, kerana dialah akan menjadi peneman dan menarik kita, iaitu untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika mana anak dan juga isteri kita menangis, tuan-tuan, menangis-nangis tak tahu nak buat apa, tak tahu mana kita sedang berada dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan nazak, tak tahu nak buat apa, anak isteri yang kita sayang 20-30 tahun dulu. Tetapi datanglah teman-teman yang saleh, teman-teman yang mengingatkan kita tentang agama kita, lalu dia datang membisikkan kepada telinga kita kalimah tauhid, la ilaha illallah. Itu teman yang kita nak pegang, tuan-tuan. Maka persoalan yang kita nak tanya pada diri kita, apakah pada hari ini orang yang berada di sekeliling kita, teman-teman yang ada pada sekeliling kita itu adalah teman yang akan menjamin ketika mana kita dalam keadaan sakaratul maut, keadaan mana isteri dan anak tak tahu nak buat apa, menangis sahaja, maka teman inilah yang akan menemani kita, maka itu tanda kita bahagia. Yang keduanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda bahagianya seorang manusia itu adalah memiliki al-maskan wasi'. Apa maksud dia? Kalau nak tahu bahagianya seorang itu, Nabi bagi satu panduan. Orang yang bahagia adalah orang yang memiliki tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal yang luas, al-maskan wasi'.
Lalu bila dibacakan hadis ini, orang tanya, Ustaz, hadis ini agak kontradiksi, agak bercanggah dengan realiti kehidupan Nabi SAW. Bukankah rumah Nabi itu tak besar mana pun? Pertama sekali tuan-tuan, kita kena betulkan, Nabi bukan seorang yang miskin. Bahkan Nabi SAW seorang yang sangat kaya. Kalau dibuat kajian harta yang ada padanya, itu lebih kaya. Tetapi Nabi memilih yang disebutkan sebagai khairul umuri awsatiha. Sebaik-baik urusan kita adalah pertengahan. Sebaik-baik urusan kita ini, kita pilih yang bersederhana. Maka itulah kehidupan Nabi SAW. Lalu kalau dilihat pada hadis ini, seolah-olah bercanggah dengan realiti Nabi. Nabi rumahnya tak besar mana. Para sahabat bila mana mereka rindu kepada Nabi, mereka jumpa Nabi secara direct. Mereka dengan generasi yang selepas ni dan selepasnya, termasuklah kita pada hari ini yang sangat jauh dengan Nabi kita. Kita kalau nak rindu pada Nabi, kita buat apa tuan-tuan? Kita jumpa ulama, nak ceritakan tentang bagaimana Nabi tu, apa amalannya, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan rakan-rakannya, bagaimana dengan pentadbirannya. Itu kita. Para tabi'in nak tahu tentang Nabi, bagaimana rumahnya Nabi SAW. Dia jumpa sahabat. Sahabat tidak menjawab hanya dengan kata-kata sahabat sambil mengangkat tangan. Andai kata kau mengangkat tanganmu, pasti tanganmu mencecah bumbungnya Nabi SAW. Mana rumah Nabi ni tak besar mana tuan-tuan? Lalu apakah Nabi tidak bahagia? Ini persoalan yang cukup mendalam. Apakah Nabi tidak bahagia sedangkan Nabi sebut dalam hadis min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi'. Tanda bahagia manusia itu dia memiliki rumah yang luas. Maka di sinilah ulama takwilkan apa yang dimaksudkan dengan maskanul wasi'. Walaupun rumah kita itu tak besar mana tuan-tuan, kita duduk taman 20-70 saiz rumah kita misal kata, ataupun lebih kecil daripada itu lagi, atau besar sikit daripada kawan-kawan, kadang kita megah dengan orang lain. Rumah kita dengan rumah kawan sebelah tu, sebelahnya hanya terbatas dengan batu bata yang sekeping tu saja tuan-tuan. Mengapa jauh sangat jarak kita dengan masyarakat kita? Maka di sini kita lihat, bila mana rumah yang luas itu bukanlah tanda yang jelas menunjukkan dia bahagia, tetapi yang disebutkan oleh ulama iaitu rumah yang diisi dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan amalan Qurannya, dengan amalan berbaik sesama isteri dan juga suami dan juga anak-anak. Begitulah amalan yang perlu kita hidupkan di rumah kita. Dan yang kita sebutkan sebagai rumah yang kecil juga, kita lihat bagaimana seorang tokoh yang hebat iaitu Buya Hamka Indonesia, tetapi dalam sel penjara yang kecil, keluar daripada penjara menghasilkan sebuah kitab yang sungguh hebat, kitab yang menjadi rujukan kepada umat pada hari ini, iaitu Tafsir Al-Azhar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah, Syekh Qutb terpenjara dia dalam penjara yang kecil, tempat tinggal yang sempit, tetapi keluar dia daripada penjara, apa yang dihasilkan oleh kepada ummah, iaitu antara kitab dia iaitu ataupun Tafsir fi Zilalil Quran. Sehingga kan kata Syekh Qutb, al-hayatu fi zilalil Quran nikmah. Itu dia jawapannya. Kehidupan di bawah lembayung dan payungan Al-Quran itu adalah merupakan kebahagiaan. Maka di sinilah yang disebutkan, jadi maksudkan dengan al-maskan wasi', tempat tinggal yang luas itu adalah terpulang kepada insyirahis sudur, hati yang lapang. Duduk rumah kita kecil mana tuan-tuan, tetapi kalau hati yang luas, hati yang lapang, sehingga kan disebutkan oleh ulama tasawuf itu merujuk, ataupun jismani pun disebutkan juga. Jantung yang mana mengepam darah ke mata kita, lalu mata itulah yang melihat benda-benda yang baik. Jantung yang mengepam darah ke tangan dan kaki kita, kaki inilah yang melangkah ke masjid Kampung Karyah Kampung Rincing ni. Begitu juga dengan telinga, inilah yang mendengar majlis ilmu, perkara-perkara kebaikan. Mulut yang mengepam, jantung yang mengepam darah ini sampai kepada anggota baca Al-Quran dan sebagainya. Kembalikan tuan-tuan itu syukur dengan tanda kita mensyukuri melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang ketiga yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut min sa'adatil mar'i, tanda bahagianya manusia itu adalah memiliki al-markabul hani, memiliki kenderaan yang nyaman. Sekali lagi ditanya, Ustaz, seolah-olah hadis ini kontradiksi dengan realiti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak punya kenderaan mewah macam kita, ada airconnya dengan kereta mewahnya. Apakah Nabi tidak bahagia? Tuan-tuan, persoalannya Allah tak tanya nanti apa jenama kereta kita. Allah tak tanya nanti berapa harga kereta kita, tetapi bagaimana kita menggunakan kenderaan yang ada pada kita. Kalau
pada kita inilah yang parking motor mewah kita, motor Waisuku ke apa, sampai parking di Masjid Qaryah Kampung Lincing kita ataupun di surau-surau taman kita. Itulah tanda kita bahagia. Motor dan kenderaan yang kita gunakan, kereta yang kita gunakan sampai di tempat kerja kita dengan amanah, dengan waktu yang telah ditetapkan, dengan integriti kita, itulah tanda kita bahagia. Cara bagaimana kita menggunakan kenderaan yang Allah berikan nikmat sementara kepada kita, maka itulah kebahagiaan kepada seorang manusia. Maka di sinilah yang kita nak sebutkan, iaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pertimbangan ataupun neraca yang cukup jelas. Bila kita tanya diri kita apakah kita sudah bahagia, maka carilah 3 perkara ini. Tuan-tuan masih ingat lagi 3 tu? Yang pertama apa dia? Kata Rasulullah, min sa'adatil mar'i, tanda bahagianya kita itu apabila kita memiliki al-jarusa salih. Cek teman salih kita. Apakah kita mempunyai jiran-jiran yang salih? Apakah kita memiliki teman-teman, kawan-kawan yang salih yang mengingatkan kita kepada agama kita? Yang keduanya iaitu disebutkan sebagai al-maskan wasi', iaitu tempat tinggal yang luas. Apa maksud tempat tinggal yang luas? Tempat tinggal yang luas adalah tempat tinggal walaupun tak sebesar mana, tetapi diisi dengan amalan-amalan yang dituntut oleh syariat, dan rumah kita itu diisi dengan perkara-perkara yang baik, dan lapangnya hati kita ini sehingga kita boleh melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya yang disebutkan sebagai iaitu kenderaan yang nyaman, kenderaan yang boleh membawa kita kepada tempat-tempat yang baik, tempat-tempat kebajikan, tempat-tempat tanggungjawab kita dan sebagainya. Maka itulah tanda bahagia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembalikan dengan kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan kita melipat gandakan ibadah kita. Sebab tu tuan-tuan, antara cara untuk kita mengetahui ataupun menjalankan kehidupan ini dengan panduan yang jelas, tidak lain dan tidak bukan antaranya lah dengan amalan kita menyantuni majlis-majlis ilmu. Kita kena selalu pergi majlis ilmu. Belajar agama ni hukumnya wajib, fardu ain. Tidak ada excuse. Selagi mana kita bernama seorang Muslim, kita wajib belajar tentang agama kita. Kita jangan rasa kita ini sudah cukup segala-galanya. Kalau kita melihat, kata ulama meletakkan secara ringkas, saya nak sebutkan, bila mana kita duduk dalam mana-mana majlis ilmu, maka letakkanlah niat kita itu dengan niat yang sahih, niat yang betul. Kita letakkan niat kita yang pertamanya, kita menuntut ilmu itu kerana Allah Ta'ala. Kita meletakkan niat kita itu menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Kita menuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu adalah untuk kita menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Sebab kita jahil tuan-tuan, sekalipun pakar, mereka tetap masih memerlukan bantuan dan juga pengetahuan yang lain. Yang pertama. Yang keduanya, kita menuntut ataupun belajar dalam satu-satu majlis ilmu itu, kita niatkan untuk menghilangkan kejahilan dan kebodohan yang ada pada orang sekeliling kita. Kita tak mau duduk dalam satu keluarga yang jahil. Kita tak mau duduk dalam satu keluarga yang tak tahu tentang asas agama, asas fardhu ain. Anak tanya ayah, ayah tak boleh jawab. Isteri tanya suami, suami tak boleh jawab. Kita duduk dalam keluarga yang jahil. Maka jawapannya apa? Jalan keluarnya adalah dengan menuntut ilmu. Kitalah represent keluarga kita untuk menjadi membudayakan majlis ilmu dalam rumah kita. Kalau kita duduk dalam masyarakat, dalam taman, maka kena adakan majlis-majlis ilmu. Kerana kita tak maulah duduk dalam masyarakat yang jahil. Kalau dilontar satu soalan tentang asas agama, tak ada yang boleh jawab. Ini satu masalah yang cukup besar dalam masyarakat kita. Saban tahun nanti akan datang musim-musim tertentu, ibadah-ibadah tertentu. Lalu soalan-soalan ditanya seolah-olah tidak pernah tahu. Maka kita tak mahulah di kalangan kita ini tak ada orang yang boleh menjawab dan tak boleh orang menerangkan. Yang ketiganya, kita menuntut ilmu untuk kita memastikan ilmu tersebut dipelihara, ilmu tersebut tidak pupus. Dan yang akhirnya, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, ini paling penting. Kita menuntut ilmu ini untuk apa? Kita menuntut ilmu ini tidak lain dan tidak bukan untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Kerana hidup kita ini sekurang-kurangnya akan melalui 4 fasa kehidupan. Yang pertamanya, kita akan merasakan bahawa selama ini harta benda lah yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau boleh satu hari kita nak kerja tuan-tuan, kalau boleh 2-3 job kita nak dapat, kalau komisen kita dapat berlipat kali ganda kita nak buat. Yang pertama. Sampai satu fasa lagi, kita akan merasakan harta ini kurang penting. Sebahagian orang melaluinya dan telah melaluinya, dan kita akan melaluinya dengan izin Allah Ta'ala.
Dan kemudian kita akan merasakan harta ini kurang penting. Yang paling penting adalah kesihatan kita. Ramai orang berbelanja kesihatannya itu dengan harta yang ada. Apa gunanya harta yang banyak tetapi kesihatan itu mengganggu dia? Maka dia merasakan kesihatan lebih utama daripada mencari harta. Dan kemudian yang ketiganya, sampai satu fasa kehidupan, iaitu kita merasakan kesihatan ini kurang penting, tetapi yang paling penting dalam kehidupan kita adalah perhatian dan kasih sayang. Suami perlukan perhatian daripada isteri yang tak apa dia buat pada hari ini. Cucu ataupun atuk akan rindu kepada anak-anak ataupun cucu-cucu yang tak balik menjenguk mereka, ziarah mereka. Kita akan sampai pada fasa kehidupan itu. Maka kemudian sampai pada kemuncaknya, tanpa kita meninggalkan harta tadi, tanpa kita meninggalkan kesihatan tadi, tanpa kita meninggalkan kasih sayang tadi, kita akan merasakan bahawa yang paling penting dalam kehidupan kita adalah amalan kita. Sampai saat kita akan dijemput oleh Allah Ta'ala, kita akan melihat betapa sedikitnya amalan kita, dan kita merasa sangat menyesal dengan apa yang telah kita lalui pada usia kita yang muda. Mengapa tidak diletakkan amalan itu seiring pada awalnya tadi? Cari harta, carilah tuan-tuan, tetapi seiring dengan amalannya. Datanglah solat berjemaah, duduklah dalam majlis ilmu, buatlah kebaikan, sebarkan kebaikan kepada ummah. Kalau kita mencari kesihatan dan begitu juga perhatian, maka letakkanlah amalan kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan menjadi orang yang bahagia. Wallahu taala alam tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada tazkirah kali ini memberikan sedikit motivasi sekurang-kurangnya, ataupun peringatan kepada diri saya dan Allah Ta'ala. Ini pastinya banyak kekurangan. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.